Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita masih lagi dalam matematik tingkatan 5, bab 7. Tajuk kita adalah serakan data terkumpul dan subtopik kita pada hari ini adalah bentuk taburan data dan bagaimana kita mahu membina GIF. Okey, yang pertama, bentuk taburan data. Bentuk taburan data dapat dikenal melalui histogram ataupun poligon kekerapan. Ingat lagi bentuk histogram. Histogram bentuk kita adalah bentuk bar. Dan poligon ini bentuknya adalah bentuk garis-garis. Garis-garis yang bersambung dan tajam. Okey, contoh yang pertama adalah histogram. Okey, bentuk taburan yang pertama adalah bentuk histogram simetri. Apa maksud simetri? Simetri ini dia kiri dan kanan dia sama. Cuba kita lihat di sini Di sini dia tinggi, kemudian dia rendah sikit, rendah dan paling rendah. Di sini kalau kita tengok hujung dengan yang mula di sini dia sama tinggi. Yang kedua dengan yang kedua terakhir juga sama tinggi. Nah, kita tengok di tengah-tengah dia juga sama. Apabila dia sama macam ini kita panggil dia simetri. Kenapa? Kiri dan kanan dia sama. Kalau pendek, sama-sama dengan pendek. Kalau tinggi, sama-sama dengan tinggi. Okey. Bila dia sama kiri dan kanan, kita panggil dia adalah simetri. Sama juga dengan yang kedua ini. Yang kedua ini kalau kita perhatikan dia turun naik naik. Dia di sini kita perhatikan ada yang sama di sini. Yang tengah dia ni sama. Apabila ada yang sama kita panggil nama graf ini adalah bentuk dia adalah bentuk seragam. Bentuk seragam. Yang ni kiri dan kanan sama ini kita panggil bentuknya adalah bentuk loceng. Kalau kita sambungkan kita punya titik-titik di sini, kita akan dapat dia melengkung macam ni. Bila melengkung macam ni kita panggil bentuknya adalah bentuk loceng. Okey, lagi apakah bentuk bagi taburan data? Selain daripada tu kita ada bentuk pencong. Apa bentuk pencong ni? Okey, dia pertama sekali kita ada pencong ke kanan. Maknanya pertama dia rendah, kemudian dia tinggi, kemudian kembali semakin sikit. Yang ni mula-mula sikit, kemudian naik semakin tinggi, lepas tu dia turun balik. Okey, kita panggil yang ini adalah pencong ke kanan. Maknanya dia naik, kemudian dia semakin sedikit. Yang ni daripada sedikit kemudian naik. Ini kita panggil pencong ke kiri. Okey, kalau nak ingat kita guna tangan kita. Yang ni. Daripada ibu jari yang ni pergi ke kanan. Yang ni pergi ke kanan. Pergi ke kanan. Dia semakin sedikit ke kanan. Kita panggil dia pencong ke kanan. Ini bentuk dia. Apa bentuk bagi bentuk ni? Bentuk dia, nama dia adalah pencong ke kanan. Okey, kita tengok yang kedua ni. Ini tengok ni. Guna tangan kamu. Okey, kita ada bentuk yang kedua adalah pencong ke kiri. Sama juga ke kiri. Ni di sini. Dia ada ruang di sini, di kiri ni. Dia semakin menaik. Ini pencong ke kiri. Okey, seterusnya. Ada lagi tak bentuk-bentuk taburan data? Ya, ada. Banyak ya. Tetapi 4 yang asas ni, yang asas ni apa dia yang 4 tadi? Bentuk loceng, bentuk seragam. Yang ni kamu kena ingat 4 bentuk asas ni. Loceng, seragam dan pencong ke kanan, pencong ke kiri. Okey, ada lagi tak bentuk lain? Ada. Apakah bentuknya? Okey, selain daripada tu kita ada bentuk U. Bentuk U jika kamu perhatikan di sini dia akan berbentuk U di sini. Bila kita kamu gariskan bar kamu bentukkan kamu punya histogram dan kamu akan dapat bentuk U. Yang ini pula adalah bentuk J. J. Yang paling terakhir ini tinggi. Dia bentuk J. Dan kita ada lagi bentuk J songsang. Maknanya dia tinggi dulu kemudian kembali semakin sedikit. Dan yang ni yang tidak teratur ni ada tinggi rendah. Dia macam ni. Yang ni tinggi kemudian rendah. Kemudian turun balik. Dia punya irama di sini. Apabila dia punya ada irama di sini kita panggil dia bimod. Bentuk dia adalah bentuk bimod. Okey, seterusnya. Kita tengok lagi dalam contoh 5, soalan dia bagi tahu rajah di bawah menunjukkan 2 histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam 2 acara berbeza. Okey,
Acara apa? Acara 100 meter gaya kuat lentang. Satu lagi acara 100 meter gaya bebas. Okey, ini dia punya data lah. Dia punya maklumat dia. Yang ini bagi kuat lentang dan yang ini data dia bagi gaya bebas. Okey, data dia persembahkan dalam bentuk histogram. Dalam bentuk histogram. Okey, soalan. Soalan yang pertama, A. Nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Okey, jika kita perhatikan di sini, gaya kuat lentang ini dia naik kemudian tu turun. Naik kemudian dia tu turun. Yang ini gaya bentuk dia adalah bentuk loceng. Kenapa bentuk loceng? Sebab apa? Sebab dia naik kemudian dia tu turun. Okey, seterusnya yang ini bentuk apa? Kalau kita tengok gaya bebas ni dia ada yang sama. Di sini kotak yang pertama nilai dia juga 6 dan kotak yang kedua juga nilai dia 6. Okey, bila kedua-duanya sama, yang ketiga pun yang keempat pun nilai dia adalah sama. Jadi kita panggil bentuk ini adalah bentuk seragam. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Soalan B, acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas? Berikan sebab. Okey, jika kita perhatikan kuat lentang. Okey, kuat lentang dia daripada 69.5 saat kepada 104.5 saat. Tetapi bagi gaya bebas, dia yang ni je. Jadi kita perhatikan di sini, dia kata serakan masa. Kita tengoklah serakan masa bagi kuat lentang dan gaya bebas. Yang mana yang lagi besar? Okey, yang lagi besar adalah kuat lentang. Okey, jadi acara 100 meter gaya kuat lentang mempunyai serakan masa yang lebih luas. Okey, soalan C. Gaya kuat lentang dan antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? Jika kita perhatikan di sini, gaya kuat lentang ni ada bilangan perenang untuk yang ni masa yang sekejap ni sikit je. Dia tidak seragam. Okey, untuk yang lebih baik ni kita tengok masa catatan tu mesti kurang. Masa catatan tu mesti kurang. Catatan di sini 89.5 saat. Catatan di sini adalah 104.5 saat. Maknanya di sini prestasi perenang tu tidak berpotensi lah. Jadi acara manakah yang menunjukkan prestasi perenang lebih baik? Iaitu acara gaya bebas. Kerana kebanyakan catatan masa perenang adalah lebih baik. Okey, ni lebih baik ni. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Okey, berdasarkan bentuk data tadi. Okey, cikgu harap kamu dapat jawablah soalan latih kendiri 7.1B. Okey, seterusnya kita akan tengok cara untuk membina OJIF bagi suatu set data terkumpul. Okey, kita tengok. OJIF ni sangat berguna dalam menentukan kuartil dan persentil. Apa itu kuartil? Apa itu persentil? Okey, kuartil ini adalah nilai yang membahagi suatu data kepada 4 bahagian sama. Okey, kuat. Dia sebenarnya daripada perkataan bahasa Inggeris. Kuat. Yang mana dia bahagikan kepada 4 bahagian. Dan persentil ini ialah membahagikan suatu data kepada 100 bahagian. Jadi untuk lebih jelas lagi, 4 bahagian, 100 bahagian. Macam mana itu? Nanti kita tengok. Ingat ya, persentil, kuartil dibahagikan kepada 4 bahagian yang sama dan persentil dibahagi kepada 100 bahagian yang sama. Okey, apakah itu? Ini contohnya. Okey, cikgu tak nak hurai di sini. Nanti cikgu akan hurai di contoh seterusnya lah. Okey, kita tengok contoh 7. Dalam contoh 7, jadual kekerapan di sebelah yang ini menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Bina suatu OJIF untuk mewakili data tersebut. Okey. Pertama sekali dia suruh kamu bina OJIF. Okey, kemudian yang kedua, dengan menggunakan OJIF yang dibina. Okey,
tentukan kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Okey, jadi kita tengok macam mana kita mau bina ogive. Okey, ingat ya, untuk bina ogive ke, histogram ke, poligon ke, kita mesti ada jadual kekerapan. Yang mana jadual kekerapan kita itu bergantunglah. Kalau histogram kita ada titik tengah, sepadan atas, sepadan bawah. Tetapi sekarang ini adalah ogive. Apa yang perlu ada di dalam ogive adalah jadual kita mesti ada kekerapan, longgokan dan sepadan atas. Okey, jadi daripada jadual yang sama, kita hanya tambah kita punya petak lagi. Okey, jadi macam mana kita mau cari kekerapan, longgokan? Okey, cara dia yang pertama adalah kekerapan longgokan ni maknanya kita longgokkan dia. Maknanya dia semakin bertambah. Jadi asalnya 4. Kemudian kita tambah dengan 11. Asalnya 4 kita tambah dengan 11, dia akan jadi 15. Maknanya ini longgokkan. Kemudian 15 ini kita longgok lagi. Kita longgok dengan 15. Kita tambah dengan 15. Kita akan dapat 30. Sama juga. Selepas tu 30 kita akan tambah dengan 21. Kita longgok lagi kan dia. Kita akan dapat 51. Okey. Kemudian longgok lagi. Tambah dengan 8. Kita akan dapat 59. Dan yang terakhir sekali. 59 tambah 1. Kita akan dapat 60. Okey. Ini adalah kekerapan longgokan. Yang mana nilai yang terakhir di sini dia akan jadi semakin besar. Semakin menurun, semakin besar nombor tersebut. Itu adalah kekerapan longgokan. Okey, seterusnya kita tengok sempadan atas. Apakah itu sempadan atas? Kita ada ni dua bahagian. Yang ni, ini adalah had bawah dan ini adalah had atas. Okey, bila mana dia mau sempadan atas, kita ambil had atas. Apa itu? Ini. Ini adalah had atas. Okey, apabila had atas ini, kita hanya perlu tambah 0.5 sahaja di belakang. Jadilah dia sempadan atas. Okey, daripada jadual ini, kita akan bina ogive. Okey, macam mana mau bina ogive? Yang pertama sekali, untuk ogive, kita mesti ada apa? Mesti ada kertas graf. Sebab apa? Sebab dia suka kata lukis. Lukis, mesti ada kertas graf. Kemudian paksi. Okey, paksi. Daripada maklumat data ni, kita akan isi. Kita akan isi kita punya kertas graf ni. Yang pertama, sepadan atas dia. 49.5 nilainya adalah 4. Okey, 4. Kemudian 199.5 nilainya adalah 15. Okey, seterusnya 249.5 nilainya adalah 30. Seterusnya, okey, kita plot koordinat yang ini ya. Seterusnya adalah 51, seterusnya 59 dan 60. Okey, bila sudah dapat maklumat seperti ini, jika kita perhatikan di sini, nilai yang di bawah sekali ni, dia tidak menyentuh paksi. Ingat ya, ogive ataupun poligon, dia mesti menyentuh paksi. Maknanya dia mesti rapat ke tanah lah kalau kita. Ataupun dia mesti rapat di paksi. Yang di sini kita tidak ada. Bila dia tidak ada, kita kena tambah. Satu nilai. Walaupun di sini, dia tidak bagi. Dia hanya bagi daripada 4. Dia tidak bagi nilai kosong di sini. Jadi kita kena bagi kepada titik dia. Kita kena kasih dia untuk rapat ke tanah. Okey, jadi bila sudah macam ni, barulah kita gariskan kita punya koordinat. Walaupun tidak diberi di sini, kita kena buat. Maknanya garisan kamu tidak boleh tergantunglah di atas. Kalau yang ni tiada, maknanya garis yang kita akan sambung nanti tergantung. Bila dia tergantung, itu kita tidak panggil ogive. Kita panggil dia hantu langsui. Kenapa? Sebab dia tergantung. Untuk kita panggil dia ogive, kita kena bagi dia kaki di sini. Kita kena bagi dia menyentuh tanah. Okey, sekarang soalan dia. Okey, sekarang kita sudah lukis ogive. Okey, soalan yang pertama dia minta kuartil pertama. Macam mana mau cari kuartil yang pertama? Ingat, kuartil yang pertama tadi sudah cikgu bagi tahu. Kuartil ini dia bahagikan kepada 4 bahagian.
Kalau kuartil yang pertama maknanya 1/4. 1/4 daripada apa? Daripada jumlah yang paling besar ataupun jumlah keseluruhan dia. Maknanya 1/4 daripada 60. 1/4 daripada 60. Darablah. Tekan kalkulator 1/4 darab 60, kamu akan dapat 15. Apabila sudah dapat 15 di sini, carilah di graf kamu mana 15. Okey, di sini 15, kemudian kamu gariskan dia sampai kena garis putus-putus pun boleh, terpulang lah. Kalau kamu nak garis jelas pun boleh. Cikgu buat garis putus-putus untuk jelas kepada kamu. Okey, kita buat garis putus-putus macam ni sampai dia menyentuh garis graf. Yang mana menyentuh garis yang warna merah ni lah. Apabila menyentuh garis yang warna merah, kita turun ke bawah. Apabila kita turun ke bawah, kita akan dapat nilai 15. Data bagi kuartil 15, nilainya adalah 199.5. Itu adalah kuartil yang pertama. Bukan 15. 15 ini hanya menunjukkan data ke berapa. Dan nilai yang sebenar untuk kuartil yang pertama adalah ni dipaksi X ni. 199.5. Okey, yang kedua adalah median. Median ni kita tahu median ini adalah yang di tengah. Jadi yang di tengah ni sebenarnya nilai dia adalah adalah 2/4. Ataupun kita boleh kecilkan dia 2/4 ni, bila kita kecilkan dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1/2. Yang ni kita bila kita kecilkan dia, kita akan dapat di sini 1/2. Okey, 1/2 darab dengan 60 dapat 30. Data ke 30 sama juga. Data ke 30 kita gariskan dia. Dan kita bila dia menyentuh graf, kemudian turun ke bawah, kita akan dapat nilai bagi kuartil kedua adalah 249.5. Okey, maknanya kuartil kedua nilainya adalah 249.5. Okey, sama juga bagi kuartil yang ketiga. Kuartil yang ketiga sama juga. Kuat-kuat ni maksudnya dia per 4. Kalau ketiga maksudnya 3/4. 3/4 darab dengan 60. Okey, darab dengan 60, jawapan dia adalah 45. Data ke 45. Okey, gariskan dia. Menyentuh graf, turun ke bawah. Okey, kemudian baca nilai di sini. Okey, jika kamu perhatikan nilai di sini, dia tiada nilai kan? Apabila dia tiada nilai, kamu kena cari nilai dia. Kamu kena kira petak dia. Okey, di sini 250, 250, 251, 252 dan kita akan dapat nilai di sini adalah 5, 6, 7, 5, 6, 7 dan 8. 284.5. Kamu kena kira petak di sini. Kamu kena kira petak kecil di sini. Kita akan dapat nilai kuartil ketiga kita adalah 284.5. Okey, itu adalah kuartil. Ingat, kuartil ini kalau dia kata kuartil pertama maknanya 1/4. Kalau median apa dia maksud dia? Maksudnya 2/4. 2/4 bila kita kecilkan jadi 1/2. Kalau kuartil ketiga maksudnya samalah 3/4. Ini adalah kuartil. Okey, kita ada satu lagi yang kita panggil namanya adalah persentil. Persentil. Persentil ni dari tadi cikgu bagi tahu dia adalah 100 bahagian. Jadi apakah yang dikatakan dengan persentil? Jadi kita tengok contoh 8. Objek di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Berdasarkan objek tersebut, cari persentil ke 10. Persentil ke 10 dan persentil ke 46. Ini soalan A. Okey, jadi kita tengok soalan A. Macam mana mau selesaikan soalan A? Soalan A dia kata persentil ke 10 dan persentil ke 46. Okey, sama juga. Persentil ke 10 maknanya 10 daripada kekerapan. Maknanya 10/100. Persentil. Dia per 100. Kuartil per 4. Kalau dia kata 100 maknanya, kalau dia kata 10 maknanya 10/100.
persentil. 10/100 darab dengan kekerapan yang paling tertinggi. Yang paling tertinggi di sini adalah 50. Jadi 10/100 darab dengan 50, kita akan dapat 5. Bila sudah dapat 5 di sini, tengok graf kamu. Cari nilai di sini 5, kemudian sambungkan, gariskan kamu punya graf ini menyentuh ojiv, kemudian turun ke bawah. Kemudian baca nilai. Kamu kena bilang kotak-kotak yang kecil ni. Kita akan dapat nilai di sini adalah 46.5. Daripada ojiv, persentil ke 10 adalah 46.5. Sama juga apabila kita mahu cari persentil ke 46. 46 maksudnya persentil maksudnya dia pecahan per 100. Persentil ke 46 maksudnya 46/100 darab dengan 50. Dapatlah 23. Daripada graf, cari 23. Gariskan, menyentuh ojiv, turun ke bawah. Okey, kemudian kita baca nilai. Nilai di sini adalah, kamu kena baca kotak-kotak yang kecil ni. Kotak-kotak yang kecil ni semuanya bernilai ya, walaupun dia tidak bagi. 61, 62, 63. Dapatlah di sini 63.5. Jadi, persentil ke 46 adalah 63.5. Okey, seterusnya, soalan B tadi, daripada soalan B tadi, soalan B dia bagi tahu kamu adalah hanya calon yang memperolehi persentil ke 92 dan ke atas akan dipanggil temuduga. Apakah skor minimum yang diperolehi seorang calon yang layak menerima panggilan temuduga? Maknanya dia mahu persentil ke 92 dan ke atas sahaja. Jadi macam mana kita mahu buat? Okey, pertama sekali kita cari persentil ke 92 dahulu. Okey, daripada yang ni, maknanya 92/100 darab dengan 50, kita dapat data ke 46. Daripada data ke 46, gariskan, kemudian menyentuh ojiv, turun ke bawah, kita dapat nilai di sini adalah 77. Okey, apa maksud dia? Oleh itu, hanya calon yang memperolehi skor minimum 77 dalam ujian kecerdasan itu akan dipanggil temuduga. Kalau calon itu dia menjawab skor 63.5, dia tidak dapatlah. Maknanya yang dapat tu berapa? Di atas. Dia mesti lebih daripada 77. Maknanya 77 ke. Bila dia jawab soalan ataupun temuduga itu, markah yang diperolehi bila dia temuduga itu, maksudnya dia mesti melebihi 77 markah lah. Kalau kurang daripada 70 markah yang di bawah ni, maknanya dia tidak akan dipanggil temuduga. Berdasarkan apa? Berdasarkan ujian kecerdasan. Okey, itu saja kuartil dan persentil. Ingat, kuartil per 1/4 dan persentil, dia nilai dia adalah per 100. Okey, jadi saya harap kamu boleh jawablah soalan 7.1C, nombor 1 dan 2. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.